Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf' wa al-intifa' wa al-ifada wa al-istifada wa al-hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa ad-dalalati ila al-khair wa ad-du'a ila al-huda ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbana ya Rasul salam biman alaika lumaqama wa an-nabiyir rasul yanal kullun minna na'ama. Hadis yang ke-1512 menceritakan tentang kisah seseorang Kristen yang memeluk agama Islam, lalu kemudian mencatat Al-Quran, lalu kemudian ia keluar atau murtad, keluar daripada agama Islam. Disebabkan oleh kerana mempermainkan Al-Quran, disebabkan oleh kerana mendustakan Al-Quran, disebabkan oleh kerana tidak menghargai Al-Quran. Oleh sebab itu Al-Quranul Karim menjadi penentu kepada nasib seseorang, baik itu dunia dan juga di akhirat. Fil hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u hadzal Qur'ana aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Allah akan mengangkat dengan Al-Quran satu golongan, dan Allah juga dengan Al-Quran akan menghina golongan yang lain. Maksudnya adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan, dibaca, tadabbur, tafakkur, diamalkan dan dijadikan imam, maka dia akan terpandu menuju ke syurga. Tapi orang membaca Quran tapi mendustakannya, membaca Al-Quran tidak mahu mengamalkannya, membaca Al-Quran tidak ada penghormatan kepada Al-Quran, maka boleh menjadi Al-Quran malapetaka bagi dirinya, boleh menjadi sebab kebinasaan. Ya, tidak semua orang binasa itu orang yang tak baca Quran. Yang baca Quran pun juga boleh binasa bila tidak hormat, ta'zim dan beriman kepada Al-Quranul Karim. Kita dalam hadis yang sebelumnya ada diceritakan oleh Nabi SAW tentang golongan yang disifatkan oleh Nabi yaqra'una al-Qur'ana kama unzil. Ya, Nabi dalam hadis yang sebelumnya akan berlaku di akhir zaman. Ada golongan manusia yang sifatnya hudatsa'il asnan, umurnya muda, sufaha'il ahlam, pemahamannya cetek. Sifat orang yang didescribekan oleh Nabi dua, masih muda, yakni masih sehat. Yang kedua, pemahamannya cetek, sempit. Orang ini yaqra'una al-Quran kama unzil, baca Quran seperti Quran baru diturunkan, fasih, tarannumnya betul, hurufnya betul, tak ada sama sekali cacat pada bacaannya. Tetapi la yajawiz hanajirahum, bacaan tu tak sampai melepasi tenggorokannya. Yani, maksudnya apa? Tak sampai ke hatinya. Dibaca di lisannya indah, bagus, sempurna. Golongan orang yang seperti ini, kata Nabi, yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka itu akan keluar daripada agama umpama keluarnya anak panah daripada busurnya. Tahukah macam mana anak panah kalau keluar daripada busurnya? Laju. Dia tak ada transit di mana-mana, terus sampai ke destinasi yang ditujui oleh anak panah itu sendiri. Kelajuannya, cepatnya anak panah itu diberi perumpamaan pada cepatnya orang keluar daripada nilai-nilai agama walaupun baca Quran, walaupun indah suaranya. Oleh sebab itu, hadis ini memberitahukan bagaimana seseorang itu tidak boleh hanya dinilai pada zahirnya, tanpa dia menghayati makna yang terkandung dalam Al-Quran dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Golongan ini pernah berlaku di zaman dahulu, di zaman sekarang pun juga. Zaman
golongan Khawarij. Khawarij ini yang hanya mengambil Quran dari segi zahirnya sahaja. Khawarij ini menggunakan Al-Quranul Karim untuk bunuh orang guna Quran, untuk kafirkan orang guna Quran, untuk menghalalkan darah orang guna Al-Quran, sehingga perbuatannya membunuh orang, menghalalkan darah orang, menjadikan wanita sebagai hamba sahaya untuk digauli seakan-akan dia halal olehnya, merampas harta orang seakan-akan harta rampasan perang menggunakan Al-Quranul Karim. Yang digauli dianggap sebagai hamba sahaya, muslimah beriman kepada Allah. Yang dibunuh orang yang sholat menghadap qiblah. Yang dikafirkan orang yang pergi ke haji dan sholat 5 waktu. Tengok, dengan Quran dia kafirkan orang sholat, dengan Quran dia memperhamba muslimah dijadikan hamba sahaya. Dengan Al-Quran dia mengkafirkan, apa sebabnya? Sufaha'il ahlam, stupid dalam berpikir, cetek dalam memahami Al-Quran, seakan-akan dia pejuang di dalam membela Al-Quranul Karim, yang hakikatnya dia orang yang paling berbahaya di dalam dunia ini. Kata Nabi SAW, yang jumpa golongan seperti ini, bunuh dia. Yang membunuh kepada golongan orang seperti ini akan diberi pahala nanti di akhirat. Agama Islam itu dirosak oleh orang Islam lebih dahsyat daripada agama Islam dirosak oleh orang bukan Islam. Dan tidaklah agama Islam ini dirosak lebih teruk daripada orang Islam yang merosaknya. Orang kafir memang tak suka dengan orang Islam atau tidak suka dengan Islam, tapi jelas permusuhannya kafir dan Islam. Tapi yang teruk adalah orang Islam yang cetek dalam memahami Islam, merosak Islam dengan dakwahan dia menunjukkan keindahan Islam. Seperti orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu qalu innama nahnu muslihun, la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kaum munafikin kalau dikatakan, hai munafik, kamu jangan lakukan kerosakan di atas muka bumi. Siapa kata aku merosak? Kita justru memperbaiki bumi. La haula wala quwwata illa billah. Macam itulah Khawarij, macam itulah grup-grup yang dahulu tembak Allahu Akbar Tor, guna takbir dan bunuh orang sesuka hati. Faham tuh? Merekrut anak-anak muda hantaran dengan email kah, dengan duit sekali tiket. Nak syurga, tul masuk syurga, bala hisab. Nak bidadari dalam syurga, register. Peliknya orang pergi juga. Semurah itukah? Ini kan tadi kan apa sifat Nabi? Kata Nabi, sufahaul ahlam. Pemahamannya cetek, sempit. Mudah terpengaruh, ikut pergi juga. Tak cukup yang pergi laki-laki, perempuan pun pergi. Kata jihadun nisa. Jihadnya perempuan. Dengan digali semua orang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jihad apa? Jenis macam apa jihad ini? Disebabkan kejahilan dalam agama dengan propaganda orang-orang yang menggunakan Quran juga. Sebiji macam mana Nabi sebut, itu yang berlaku di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, zaman kita sekarang pun juga, yang sisa saki bakinya masih ada. Faham dong? Bukankah daripada negara kita pun ada yang pergi juga, ya kan, terpengaruh juga anak-anak muda. Bila yang kena yang kena soal siasan, katanya salah satunya diberitahu boleh masuk syurga cepat. Macam dia punya kunci syurga, dah ada grant dia punya. La hawla wala quwwata illa billah. Hum sufahaul ahlam. Faham dong? Al-hada berkenaan dengan dahsyatnya orang yang salah di dalam memahami Al-Quran Al-Karim. Naam.